Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian persekolahan secara dalam talian insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan perbahasan daripada kitab Silsilatul Fiqhiyah dalam subjek fiqh, sukalah Ustaz untuk memperkenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz Khairul Azhar bin Ishaq, merupakan guru kelas tahun 3 Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada perbincangan kita daripada kitab fiqh yang bernama As-Silsilatul Fiqhiyah. Dalam pelajaran yang pertama, muka surat yang keempat, Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Tajuk dia At-Taharatu. Tajuk dalam kitab ini yang pertama, dia membincangkan berkaitan At-Taharah. At-Taharah ni bermaksud bersuci. Ta'rifuha, pengenalan bersuci ataupun definisi At-Taharah, bersuci itu ialah At-Taharatu lughatan, bersuci dari segi bahasa. At-Taharatu lughatan makna dia bersuci pada bahasa ialah apa? An-nadhafatu. An-nadhafatu iaitu bersih, wat-takhallusu, dan suci, minal adnasi, daripada segala kekotoran. Itu makna dia. Jadi pada bahasa taharah itu ialah bersih dan suci daripada segala benda yang kotor. Itu pada bahasa. Kemudian wat-taharatu syar'an. Taharah pada syarak, dari segi makna syarak. Fi'lu ma tustabahu bihi salah, iaitu taharah pada syarak ialah satu perbuatan yang mengharuskan perbuatan itu akan sembahyang. Perbuatan apa? Seperti kal wudu'i liman kana ghaira mutawaddi'in. Perbuatan berwudu. Contoh disebut di sini kal wudu'i, seperti berwudu. Berwudu itu ialah satu perbuatan yang mengharuskan sembahyang. Liman kana ghaira mutawaddi'in, bagi sesiapa yang tiada wudu. Bagi orang yang tak ada wudu, dia perlu berwudu untuk melaksanakan sembahyang. Wal ghusli liman wajaba alaihi al-ghuslu, dan mandi. Taharah pada syarak juga bermaksud perbuatan yang mengharuskan mandi. Liman wajaba alaihi al-ghuslu, mandi, kena mandi bagi siapa? Bagi mereka yang wajib ke atasnya mandi. Ada beberapa golongan yang wajib ke atas dia bersuci dengan cara apa? Dengan cara mandi. Yakni mandi wajib. Mandi wajib di sini tidak disebutkan. Mandi wajib, ada golongan tertentu yang wajib ke atas dia untuk mandi. Antaranya ialah orang yang mati. Selain mati syahid, dia perlu dimandikan oleh orang lain, iaitu mandi jenazah. Itu wajib ke atas jenazah. Dan selain itu ialah mandi wajib ke atas orang yang keluar mani. Mandi wajib ke atas suami isteri yang bersama.
dan selain daripada itu. Kemudian wa izalatin najasati, dan taharah juga ialah pada syarak ini membawa maksud wa izalatin najasah, menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, anil thawbi, menghilangkan najis daripada pakaian, menghilangkan, membuang najis yang ada pada pakaian kita, wal badani, dan yang ada kotoran yang ada pada badan dihilangkan, wal makani, dan kotoran najis yang ada pada tempat untuk kita beribadah, untuk kita guna, untuk kita pakai di tempat tersebut perlu dihilangkan. Jadi itu maksud taharah, maksud bersuci pada syarak. Itu dari segi ta'rifnya dalam bab taharah pada pelajaran kita yang pertama ini, yaitu pada muka surat yang keempat di dalam kitab As-Silsilatul Fiqhiyah. Dalam kitab ini ya. Kemudian kita tengok pada muka surat yang kelima, At-Tamrinu. Ini ada sedikit latihan soalan yang perlu kamu jawab soalan ini di dalam buku tulis. Jawab soalan ini di dalam buku tulis. Kita tengok persoalan yang pertama, ma-taharatu lughatan. Ustaz bagi makna kepada soalan-soalan yang ditanya. Kamu cari jawapan di muka surat yang keempat. Ma-taharatu lughatan, apakah ta'rif taharah pada bahasa? Dalam nombor satu ada dua soalan. Kemudian mat-taharatu syar'an, apakah ta'rif taharah pada syarak? Yang kedua, liman kana al-wudu'u, bagi siapa yang perlu berwuduk. Golongan mana yang perlu berwuduk? Kemudian liman kana al-ghuslu, golongan yang mana yang perlu untuk mandi wajib tadi. Kemudian yang ketiga, aina mahallu izalatin najasah, tempat mana ataupun di mana tempat yang perlu untuk kita menghilangkan najis. Ini tiga soalan yang kamu perlu jawab di dalam buku tulis. Tulis soalan berserta dengan jawapan. Kemudian yang di bawah itu kalimatan fil makanil khali, letakkan satu kalimah di tempat yang kosong. Kamu kena cari jawapannya dan letakkan di tempat kosong yang disediakan. Jadi soalan yang di bawah ini kamu perlu jawab di dalam buku ini juga. Tak perlu jawab di dalam buku tulis. Tulis jawapan di dalam tempat kosong. An-nadhafatu, yang pertama, an-nadhafatu, tempat kosong. Cari jawapan dia, sambung dia, minal adnasi. Begitulah seterusnya sehingga soalan yang kelima. Wallahu a'lam.